Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Bapak-bapak, tuan-tuan yang mulia dan ibu-ibu yang mulia dan dikasihi, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita agama kerana agama itu keperluan kita, keperluan yang sangat penting, keperluan yang kita tak boleh tidak perlu ada. Jika tidak, kita akan gagal di dunia dan di kehidupan selamanya. Orang kata kalau kita tak makan lapar, tak minum haus, tapi tak gagal. Maknanya tak makan lapar, lapar tak gagal. Dan tak ada siapa pun dimasuk oleh Allah ke neraka sebab lapar. Begitu tak minum haus, tak gagal. Tak ada satu orang pun yang haus kalau mati dia tak dapat minum. Sebab itu Allah masukkan dalam neraka. Sahabat dia haus, tapi bila dengar orang sebelah dia mengerang haus, dia bagi air dan dia mati. Jadi Allah SWT hanya masukkan orang dalam neraka bukan bila lapar, bila haus, bila tak ada iman dan amal yang baik. Kalau ada iman saja tapi tak cukup, amal tak baik, masuk neraka. Kalau iman langsung tak ada, hanya mengucap saja, masuk neraka juga. Yang tak mengucap, tentu masuk neraka. Yang mengucap untuk menipu orang Islam, bahawa supaya orang Islam juga anggap dia orang Islam juga, padahal mereka bukan orang Islam, masuk neraka ya. Orang yang ucap kalimah tak betul, la ilaha illallah je, Muhammad Rasulullah tak ada. Macam Iblis tu dia mengucap kalimah tu, tapi kalimah dia sebelah je, la ilaha illallah. Dia tahu tadi Tuhan engkau Allah tu dia terima, tapi Muhammad persoalan dia tak ada. Sebab apa? Muhammad tu pada dia musuh. Pernah tak kau tahu benda ni? Yahudi tu ada la ilaha illallah dia, tapi yang Muhammad Rasulullah dia pun tak buat. Dia pun macam Iblis lah. Kristian bukan la ilaha illallah dia, sebab dia percaya Allah ada anak. Bila percaya Allah ada anak, maknanya Allah bukan satu lah, ada dua anak lagi, tiga. Jibril pun dia kata Tuhan juga. Allah dalam tiga bentuk, Allah bapa, Allah anak, Allah pembantu, Jibril. Dan mereka tak ada rasul tu. Semua dah jadi Tuhan. Nabi Isa yang dihantar jadi rasul, diangkat jadi Tuhan oleh orang Kristian. Muhammad langsung, apa pun tak ada, Tuhan pun tak ada, Nabi pun tak ada. Jadi mereka tu semua orang yang masuk neraka je. Dan mereka tu adalah orang yang dinamakan
kemurkaan Allah atas mereka. Allah suruh kita doa, jangan jadi macam mereka. Ghairil maghdubi bi alaihim. Kemurkaan Allah atas mereka, jangan. Waladhdallin. Pun jangan jadikan kita orang yang sesat. Macam Rasidi. Rasidi ni dinamakan orang yang sesat. Walaupun dia baca Fatihah, tapi dia beritahu dia sebenarnya orang sesat. Walaupun dia doa, jangan jadi saya orang sesat. Sufyan pun orang sesat. Kenapa? Dia ucap kalimah. Betul, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi kalimah tu tak ada dalam hati dia, ataupun ada tak cukup ke tahap yang Allah mahu, tak ada. Jadi mereka tu jadi macam ni sebab mereka tak buat kerja yang menunaikan hak kalimah. Mereka jadi orang yang sesat. Bila mereka tak buat kerja yang menunaikan hak kalimah tu, iaitu sunnah Nabi yang besar, buat kerja mengajak manusia kepada Allah atau mengajak manusia kepada kebaikan, kemungkinan dia orang tak buat dengan korban harta diri, dengan cara Nabi SAW, dengan niat apa Allah suka, dia tak buat. So, kalimah tu tak boleh nak masuk ke dalam hati dia ke tahap yang Allah mahu. Jadi mereka ni juga masuk neraka. Jadi mereka ni dalam surah Fatihah tu Allah bagi tahu jangan jadi orang yang Allah murkai dan orang yang sesat. Jadi kamu semua ni orang sesat, dan minta doa dari dulu sampai sekarang jangan jadi orang sesat, namun jadi juga. Sebab apa? Doa je ada, kerja tak buat. Kita kalau doa je, kerja tak buat, dia tak jadi. Dia kena kerja dan doa. Kendi pun orang sesat. Samad baru naik, orang beriman bangsa. Yazid baru sikit masuk orang beriman bangsa ni, daripada orang sesat. Yang lain semua sesat. Yang depan saya ni lah, yang lain saya tahu. Buat masa ni seorang perempuan aja beriman bangsa ni. Kalau iman dia tak turun lah, masa saya tanya dia. Isteri kepada Azri. Azri sih tak ada, termasuk orang yang sesat, walaupun dia baca Fatihah. Jadi Allah SWT bagi tahu kepada Nabi bahawa aku beri kamu Fatihah 7 repeated verses, maknanya 7 ayat yang diulang-ulang surah Fatihah ni. Dan Allah beritahu aku bagi kamu Quran. Jadi Quran tu dilainkan pula. Walaupun Fatihah tu dalam Quran, tapi Allah beritahu dalam surah Hijr, aku bagi kamu 7 repeated verses, maknanya 7 ayat berulang-ulang, dan Al-Quran. Jadi seluruh Quran ni dia punya dalam Fatihah. Fatihah tu dalam bismillah, bismillah dalam ba dalam titik. Titik tu apa? La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah tu ialah sebenarnya yang Allah mahu manusia ucap, usaha untuk masuk dalam hati dia ke tahap yang Allah mahu malah lebih, sehingga seluruh Quran jadi kehidupan dia. Macam tu. Inilah doa yang Allah mahu kita baca dalam Fatihah. Fatihah dan Al-Quran, Allah beritahu. The 7 repeated verses and the Quran. Dua benda asing. Kerana seluruh Quran itu tersimpul dalam Fatihah. Fatihah dalam bismillah, bismillah dalam ba dalam titik. Dahsyat eh. Pernah kamu dengar ni? Jadi la ilaha illallah ni isi padu Quran. Quran ni tafsir la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah.
Kalau manusia tak ada ni, dia gagal. Quran tak ada kat dia. Quran tu semua untuk ini, untuk terangkan perkara ni. Tiada Tuhan melainkan Allah. Ulang kali. Umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah sampai tak ada kat dunia ni. Maksudnya tak ada tanda lagi dah. Sebab tak terima ni lah. Tak terima la ilaha illallah. Kamu ni baca kalimah, tapi tak ada kat hati. Maknanya tak ada kat kepercayaan, ke tahap yang Allah mahu, pun akan. Itu semua Allah beritahu dalam Quran. Kan? Mereka ucap kalimah, tapi mereka mempersekutukan Allah ke tahap yang tak boleh diterima lah. Macam Samad ni, dia mempersekutukan Allah juga, tapi tahap tu boleh diterima, tolerable limit. Yang Allah mahu langsung tak ada syirik. Itu kekasih Allah ni. Yang la ilaha illallah tu solid, apa pun tak ada. Syirik apa pun tak ada. Itulah muqarabin, orang yang dekat dengan Allah. Kekasih Allah daripada kumpulan ulul azmi. Kenapa Nabi-Nabi ada dipanggil ulul azmi, yang lain tidak? Apa beza dia? Samad. Jadi hampir semua cakap saya dalam bayan ni semuanya kamu tak pernah tahu. Jadi macam mana nak tidur? Kalau dalam tabligh banyak tidur. Sebab dengar cerita tu juga boleh tahu dia punya apa, end point. Asyik-asyik cerita tu je. 6 perkara. Yang ini kamu tak boleh tidur. Kalau tidur, habis. Apa saya tanya tadi? Kenapa ada Rasul Ulul Azmi? Kenapa ada Rasul Ulul Azmi? Baru ni Ustaz Faizul tu, anak dia tanya dia. Dia pun tak boleh nak jawab. Dia tanya saya. Baru ni dia datang. Dia dah lama tak datang. Sibuk dengan kerja, repair kapal terbang. Sekarang dia kata banyak dah dibuang kerja, jadi banyak. Dia banyak kerja. Sebab banyak dibuang kerja. Aircraft maintenance. Apa ni? Asia. Jadi dia tanya saya. Anak dia tak berapa faham kenapa ada Nabi Ulul Azmi. Apa maksudnya? Samad tanya. Samad mengaku dia pandai. Kalau dia tak mengaku pun dia merasa pandai. Sebab ada PhD, Doktor Falsafah dalam komputer. Rashidi walaupun tahu dia tak pandai, mengaku pandai. Tanda-tanda semua memberitahu dia tak pandai. Sebab 3 kali ambil STPM. Tak ada orang pandai sampai 3 kali. Tak ada. Mustahil. Dia mungkin orang bersungguh-sungguh, tapi pandai tak. 3 kali. Lepas tu tak guna pun. Dia kata boleh jadi guru. Last dia apa kerja pun tak ada. Konon nak berjaya jugalah STPM. Ada sijil, tapi tak ada dipakai. 3 kali. Berapa dapat? 3 prinsipal. 3 prinsipal apa? Prinsipal belakang-belakang. Prinsipal E. D ya. Asyik. Kalau E tu ya. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Samad pun tak tahu. Jadi
Nabi-nabi ulul azmi ni, nabi-nabi yang iman dia jauh lebih tinggi dari segala nabi-nabi lain. Nabi-nabi semua beriman dalam beramal soleh. Tapi 5 ni kekasih Allah. Mereka langsung tak ada syirik. Kalau ada pun sikit sangat. Bukan syirik. Tak ada, mereka tak ada syirik. Tapi mereka tu mencintai isteri, anak, tapi tak ada kerana tu. Yang Nabi Ibrahim ni, dia tak boleh mencintai anak pun, bini pun tak boleh. Semua tak boleh. Dia tu Nabi yang semua Nabi-Nabi patut ikut dia. Dan Nabi Muhammad pun kita doa supaya jadi macam dia, Nabi Ibrahim. Antara 5 ulul azmi tu, yang mula masuk syurga Nabi Muhammad. Kenapa tak Nabi Ibrahim? Sedangkan Nabi Ibrahim, kita kata beri rahmat kepada Muhammad seperti mana kau beri pada Ibrahim, beri berkat pada Muhammad seperti mana kau beri berkat pada Ibrahim. Mana Ibrahim tu tinggi kan? Tinggi tak? Tengok saja berapa banyak Allah duga dia, dan dengan izin Allah dia lulus. Kecil-kecil lagi dia dicampak dalam api. Dia kata, aku sedia dicampak. Allah tak boleh bagi, selain daripada Allah tak boleh buat matikan saya. Macam itu je. Selepas dia dicampak dalam api oleh kaum dia, Allah perintah dia tinggalkan kaum dia, keluarga dia, dia tinggalkan. Begitu berat dugaan dia. Lepas tu dapat kahwin dengan anak raja, Siti Sarah. Tak dapat anak. Kahwin dengan dia punya hamba Siti Hajar. Dapat anak. Dapat anak, sikit dia cinta dengan bini, dengan anak. Allah suruh keluarkan cinta tu. Untuk itu tinggalkan Siti Hajar sama anak kecil tu di padang pasir yang tandus di Mekah. Tinggalkan dia. Waduh. Tu bukan dugaan kecil. Siti Hajar kata, kamu nak tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim duduk diam. Siti Hajar kata, ini perintah Allah. Kata Nabi. Dah lama tinggalkan. Dan kemudian Allah perintah boleh balik jumpa. Bila jumpa, Allah bagi dia perintah lagi. So, sembelih anak dia. Semua tu dia lulus. Allah tak mau langsung cinta dunia dan hati. Kerana dia kekasih Allah. Semua ulul azmi Nabi ini kekasih Allah. Allah bagi dalam Quran bahawa Ibrahim ni, Nabi Ibrahim ni kawan Allah. Jadi, dan kekasih Allah dia. Jadi mereka itulah ulul azmi dari segi cinta pada Allah. Dalam hati tak ada. Ada nabi-nabi lain mungkin ada cinta-cinta tapi sikit. Tapi yang beriman beramal saleh ni banyak cinta, tapi tolerable limit daripada Allah. Maknanya dia cinta juga anak, bini, tapi Allah lebih daripada anak, bini. Nabi-nabi lain, orang beriman beramal saleh. Tapi kekasih Allah ulul azmi ni hampir tak ada. Jadi ukuran hati ni suci, bersih, ialah ukuran cinta. Kalau kita cinta bini lebih dari Allah macam Yazid, itu hati yang kotor. Hati yang kotor.
Kalau kita cinta kerja, cinta jawatan, nama, lebih dari Allah. Kita cinta anak, lebih dari Allah. Kita cinta duit, lebih daripada Allah. Kita cinta diri kita, macam Rashidi, lebih dari Allah. Rashidi tak cinta bini, anak, tapi cinta diri dia pun tak boleh. Kerana dia cinta diri dia, pantang ditegur. Siapa je tegur dia, dia lipat. Dia marah. Kenapa dia marah? Sebab dia rasa diri dia tinggi. Siapa boleh marah saya? Seorang aja boleh marah saya, Dr. Naswar. Itu pun di belakang dia marah saya. Ada orang report kat saya, Amir Sab, Rashidi tu di belakang gigit gigi dia, marah. Amir Sab marah dia. Macam itu punya, kita panggil arrogant. Arrogant ni rasa tinggi diri. Yang kalau kita tengok Rashidi ni, tak ada apa yang boleh buat dia bongkak tinggi diri. Apa yang boleh buat dia tinggi diri? Dia ijazah tinggi pada saya ke? Apa yang tak ada dalam tabligh dia Amir ke? Tak ada juga. Duit dia banyak ke? Tak ada. Kereta dia besar ke? Rumah dia? Tak ada semua. Tetapi dia sangat merasa diri dia tinggi. Tak boleh ditegur, tak boleh dilarang. Semua orang kat Gombak, Greenwood kata, oi tak boleh. Rashidi tu tak, siapa pun boleh tegur Amir Sab. Amir Sab je boleh. Saya dengar ni bukan sekali, banyak kali. Banyak orang, hampir semua orang. Jadi Rashidi ni, dia syirik dia, cinta kat diri dia. Tak tahulah macam mana boleh datang cinta pada diri itu melebihi pada Allah. Yazid cinta bini dia lebih daripada Allah. Itu tak boleh. Ini orang akan masuk neraka kalau tak bertaubat. Sesiapa saja yang mencintai selain Allah lebih daripada Allah, ini tidak boleh diterima langsung oleh Allah. Mesti masuk neraka. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebenarnya asas agama ini dia. La ilaha illallah yang ditafsir di seluruh Quran. La ilaha illallah ini benda besar. La ilaha illallah dan nabi-nabi, nama nabi-nabi yang dihantar oleh Allah dalam setiap zaman. La ilaha illallah Musa ruhullah, la ilaha illallah Isa ruhullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah. Tapi asas tu la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat la ilaha illallah ni diucap kat mulut, ada dalam hati. Makna kita ni orang yang benar. Apa kita cakap, itu kat mulut. Makin tak ada sekutu apa, tak ada syirik apa. La ilaha illallah, tiada Tuhan dekat betul-betul hati dan mulut. Itu dia kekasih Allah. Macam Rashidi, mulut la ilaha illallah, hati dia Tuhan. Rashidi ni dia macam Tuhan lah. Tiada Tuhan melainkan Allah tu kat mulutnya. Dia tiada Tuhan melainkan saya, Rashidi. Yazid tiada Tuhan melainkan bini saya, kerja saya. Ini semua mau padam, mau tukar, tiada Tuhan melainkan Allah. Bila sampai tahap Allah terima, syirik tu boleh diterima, dia jadi beriman beramal saleh. Tapi dia kena usaha supaya syirik langsung tak ada. Daripada beriman beramal saleh jadi kekasih Allah. Jadi ulul azmi ni semua kekasih Allah. Dan mereka ni di dunia lagi Allah beri mereka hadiah.
Sampai satu tahap mereka dah tak diduga lagi. Apa nak diduga ni? Mereka diberi hadiah. Bukan macam Azri, merasa je kekasih Allah. Azri ni merasa. Bila duduk bayan saya mengangguk. Hampir macam semua bayan saya tu dia dah tahu dulu lah. Dia pun mengangguk je. Konon dia dah tahu lah. Dia belum tahu lagi. Itulah belagak Azri. Kan? Orang banyak belagak. Tapi apa pun tak ada. Namanya belagak. Kalau ada tu tak belagak. Jadi La ilaha illallah ni asas. Sebab itu bila ditanya kepada Nabi, apa asas agama? Maka Nabi jawab, dia adalah kalimah yang aku tawarkan pada pamanku Abu Talib. Dia telah menolak. Jadi nak tahu, kalau kita nak Islam lah, kita tak boleh kalau tak ada asas. Saya nak Islam, nak aja asas tak ada. Macam sekarang orang banyak dengar ceramah untuk mengamalkan Islam. Macam-macam ceramah, macam-macam istimewa, macam-macam persidangan, macam-macam perbincangan, macam mana nak amalkan Islam. Sampai sekarang tak boleh amal. Bercakaplah tentang Islam, baca tentang Islam. Semua topik Islam dibaca, didengar. Kuliah di masjid, semua. Tapi tak ada asas. Mereka ni lah seumpama orang yang buat kerja hampir sia-sia. Banyak bercakap, dengar carang tentang Islam, Islam tak ada. Boleh tulis tentang Islam semua. Banyak kitab tulis. Tapi Islam tak ada diri. Sebab asas tak ada. Kita kalau nak Islam dalam diri kita, mau ada asas. Asas apa? Kalimah tu, la ilaha illallah tu mesti menunjang di hati. Menunjang macam akar pokok. Mesti menunjang. Kalimah ni mesti menunjang macam akar ke dalam bumi. Baru akan tumbuh pohon yang tinggi dan rendang dan buah. Itu Islam. Ini asas, tak usah bincang, fikir, tulis ceramah tentang Islam. Tak habis-habis dari dulu hingga ke hari ini. Buka sekolah, madrasah untuk dapat Islam. Bolehlah cakap, bolehlah dengar, tapi dalam diri Islam tak ada. Akhirnya jadi orang yang sesat lah. Waladzalim. Sufyan jadi orang sesat. Orang sesat siapa? Apa saya cakap? Orang sesat ni apa? Orang yang ucap kalimah tapi tak ikut sunnah. Sunnah Muhammad SAW. Kalau tak ikut sunnah Muhammad SAW, mana Islam tak ada. Mana boleh Islam ada dengan banyak cakap, dengan banyak dengar, dengan banyak ceramah, dengan banyak tulis, dengan banyak belajar. Dia tak ada. Islam ada bila amal sunnah Nabi SAW. Ini jalan yang lurus, jalan mereka yang diberi nikmat. Sebab itu orang yang diberi nikmat tu Nabi, Nabi-Nabi, termasuk Nabi kita lah. Dan untuk kita kena ikut Nabi. Ini Nabi tak ikut. Nak cakap Islam macam-macam, dari satu conference ke satu conference. Jadi kita kalau tak ada asas Islam takkan ada. Macam kita tak ada asas besar bangunan takkan ada. Jadi hari ni asas ni dia tak diusahakan. Sufyan asas dia tak diusahakan. Asas Islam yang ada pada Sufyan tu macam daun, macam akar yang melantar, macam akar yang tak menunjang di bumi, kat luar aja. Macam toge. Macam toge apa menjulang ke langitnya.
macam shrub, macam itu je Sufyan. Jadi agama dia daun yang tak ada yang segarnya tak ada. Kan? Cabut aja habis. Macam pokok tualang tu. Dia akar menunjang ke bumi. Pokok dia tinggi, mencakar langit. Dan madu-madu dia, sebab buah-buah tualang tu pokok yang tu, orang kata madu tualang. Sebab dia punya asas tu, dia punya pokok, dia punya tu, akar tu menunjang ke bumi. Ambil semua nutrien, mineral semua. Semua dibawa ni atas ke buah pokok buah. Kalau lebah yang kat sana, dia makan benda berzat lah. Sebab itu madu tualang tu mahal. Tapi banyak yang tipu je. Tualang, last tulang je. Madu tulang. Ya sebab dia pokok yang akarnya menunjang di bumi, dahannya naik mencakar langit. Jadi kalau kita mau Islam yang menaik, menunjang langit, kita kena ada akar menunjang bumi. Akar itulah kalimah, asas la ilaha illallah. Jadi agama Nabi-Nabi tu macam pohon pokok menunjang ke langit. Buah semua manis, penuh dengan zat, biji-biji benih daripada buah tu sangat subur. Tapi kalau macam pendek, asas tak ada. Jadi dia punya pokok tak ada naik ke langit, kat bawah je. Orang tarik je campak. Kalau kita shrub kan, semua tarik je, bukan susah. Pokok tualang boleh. Jadi begitulah keadaannya. Iman yang kuat ni, dia macam gunung. Air jalan bawah dia tak terkesan. Pokok tualang tu angin sikit-sikit tak ada, dia jatuh. Tapi kalau yang tak ada asas ni, agama tak boleh. Apa kalau naik pun pondok pun tak boleh. Angin sikit ribut out. Tak payah ribut, angin sikit je. Begitulah kalau kita nak faham. This is called parables. Parable mean kisah. Untuk diceritakan oleh Allah untuk manusia faham. Kalau tanpa parable ni, orang susah nak faham. Jadi parable atau kisah-kisah ni adalah diterangkan dalam Quran untuk manusia faham agama. Kita untuk bawa agama kena ada asas. Tuan, tak ada asas, habis bercerita je, last masuk neraka. Agama tak ada. Jadi pertama sekali manusia tu kena buat ialah supaya asas ni menunjang ke hati dia. Apa kerja yang nak dibuat, takkan bercakap je. Kerja yang nak dibuat selepas mengucap tu kena tunaikan hak dia, iaitu hak dia mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan sekarang. Yang inilah saya ulang kali cakap pada kamu supaya kamu buat. Kalau kamu tak buat, tak adalah dapat faedah. Kena buatlah kerja tu. Tak buat dengan betul, tak adalah akar tu atau kalimah asas tu boleh menunjang di dalam hati kita, menunjang dalam kepercayaan kita. Apabila dia menunjang dalam kepercayaan kita, maksudnya dalam hati kita, barulah datang amal Nabi Muhammad SAW. Barulah datang Islam, barulah datang buah, barulah buah tu rasa manis. Jadi akal tu adalah kalimah yang menunjang di bumi. Jadi dia punya tanah ni adalah usaha dakwah, usaha mengajak manusia kepada kebaikan sekarang. Baja dia, tanah tu adalah korban. Saya ada tulis buku tentang ni. Dan dahan dia tu ada agama semayang semua, perintah Allah yang besar lain tu. Yang dakwah dia bumi tu, yang pokok tu, dan keluar buah. Buah tu akhlak.
manis dia ikhlas. Udara, oksigen semua tu ilmu, tahu apa Allah mau, dan zikir, ingat Allah. Ini semua parable yang diterangkan untuk faham apa itu Islam. Allah bagi tahu dia kalimah tu umpama akar yang menunjang di bumi. Pokok lah. Takkan dapat pokok yang akarnya menunjang di bumi kalau asas kalimah tu tak menunjang di hati. Kerja nak buat tu kena buat kerja dakwah, kena ditanam akar tu kat bumi dan dibaja. Dengan baja tu korban. Tanah tu kalau kita buat kerja dakwah tak ada korban, dia tak subur. Bila tak subur, akar tu tak menunjang kan. Bila tak menunjang, pokok semayang tak ada, apa semua tak ada. Semayang tak diterima. Akhlak semua riak. Semua tak ada ikhlas. Jadi robohlah pokok tu. Atau tak ada pokok langsung. Jadi dengan cerita-cerita macam ni baru dapat faham. Kalau tidak susah nak cakap. Okey, last.